Buletin Didik 28 September bersama saya, Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bakat muda dalam sukan bola sepak dapat diasah dengan penganjuran pelbagai pertandingan tanpa mengira peringkat. Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razi Jidin melalui hantaran di Facebook berkata, Kementerian sentiasa menyokong sebarang penganjuran yang memberi ruang buat menggilap bakat murid. Sebagai tanda sokongan, Datuk Dr. Razi menghadiri perlawanan bola sepak Malaysia Little League MILL peringkat Putrajaya. Pertandingan disertai 16 pasukan terdiri daripada murid berusia 10 hingga 16 tahun. Datuk Dr. Razi mahu pertandingan dijadikan platform untuk membuka ruang serta peluang seluasnya kepada anak-anak memperagakan bakat bola sepak dalam arena yang lebih mencabar. Katanya, inisiatif itu mampu memperkukuh kekuatan yang ada dalam diri anak-anak untuk digilap dan dikembangkan ke tahap lebih tinggi selain kecemerlangan dalam bidang akademik. Pasukan yang cemerlang berpeluang mewakili Putrajaya dalam perlawanan ke peringkat lebih tinggi anjuran MILL. Dalam pada itu, kejayaan Sekolah Kebangsaan Kempadan di Kuantan, Pahang tersenarai antara 3 finalis bagi anugerah sekolah terbaik dunia menarik perhatian Menteri Kanan Pendidikan. Datuk Dr. Razi berkata kejayaan SK Kempadan itu memberi inspirasi kepada semua sekolah, guru dan murid seluruh negara. Selain mengucapkan tahniah, Datuk Dr. Razi turut mendoakan kejayaan sekolah itu. SK Kempadan tersenarai bagi kategori inovasi dalam anugerah yang dianjurkan oleh T4 Education dengan kerjasama Yayasan Hasanah, Accenture dan American Express selepas mencipta sistem penyelesaian digital sepenuhnya bagi mengesan kemajuan murid. SK Kempadan mencipta penyelesaian digital Smart Zoom yang mengesan kemajuan pembelajaran murid menggunakan input data daripada Google Sheets dan Google Chrome. Finalis 3 teratas bagi setiap kategori anugerah sekolah terbaik dunia akan memasuki peringkat undian awam dan orang ramai diberi masa sehingga 2 Oktober ini untuk mengundi pemenang. Keputusan akan diumumkan pada 19 Oktober dan pemenang bakal membawa pulang wang tunai berjumlah $50,000 Amerika. Baiklah, kebajikan pelajar anak warga Angkatan Tentera Malaysia ATM akan terus diberi perhatian bagi memastikan mereka memperoleh kecemerlangan dan pendidikan berkualiti. Ke arah itu, Kementerian Pertahanan hari ini mengumumkan 8 insentif pendidikan kepada ribuan pelajar anak warga ATM seluruh negara. Insentif itu diumumkan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dalam lawatan kerjanya di Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kem Terendak di Sungai Udang, Melaka. Apa yang kita lakukan di Mendef bersama-sama dengan ATM merupakan perancangan yang sedang dilaksanakan dan saya harap dapat dirasai dan akan dihargai bukan sahaja oleh murid-murid dan anak-anak kita yang saya tengok tadi cukup bersemangat, tetapi pada ibu bapa mereka juga. Dan ini akan membantu kita memastikan moral anggota kita dan warga Mendef kita sentiasa tinggi. Menurut beliau, antara insentif berkenaan ialah program dermahasiswa premium yang membolehkan anak warga ATM menerima insentif one-off sebanyak RM5,000 jika melanjutkan pengajian ijazah pertama di universiti yang berada di ranking 100 terbaik dunia. Menerusi skim penabungan anak-anak ATM Rukun Kelima, Spark pula katanya, Yayasan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT bekerjasama dengan Tabung Haji untuk membantu lebih 13,500 anak warga ATM membuka akaun simpanan secara percuma di Tabung Haji. Yayasan LTAT jelasnya akan menyumbang RM50 kepada setiap pelajar sebagai dana permulaan dengan kos keseluruhan RM675,000. 5 lagi insentif ialah program sentuhan elit sijil pelajaran Malaysia, program Train and Place dan program penajaan asasi sastra bersama Uni Razak, anugerah kecemerlangan pendidikan ATM, bantuan kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA dan pemberian komputer riba. Dalam pada itu, ujar beliau pihaknya sedang menaik taraf sistem pengangkutan persekolahan bagi memastikan keselesaan anak warga ATM untuk pergi dan balik dari sekolah. Mengulas lawatannya ke MRSM Terendak hari ini, Datuk Seri Hishamuddin memberi jaminan akan membaik pulih beberapa kerosakan yang dialami di sekolah berkenaan.
Lagi ke arah meningkatkan kemudahan untuk pendidikan, Kerajaan Negeri Pahang memperuntukkan lebih 2.83 juta ringgit untuk membantu anak negeri itu yang mengikuti pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA di negara ini. Melalui bantuan prihatin Pahang itu, 14,168 pelajar akan menerima RM200 setiap seorang. Menurut Exco Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri, Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad, agihan bantuan itu sedang dilaksanakan dan diserahkan sendiri Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail atau wakil rasminya. Ujarnya Kuantan mencatat jumlah penerima tertinggi iaitu 5,483 pelajar, diikuti Temerloh 1,340 pelajar, Pekan 961 pelajar, Jerantut 923 serta Maran dan Rompin masing-masing 809 dan 635 pelajar. Bagi daerah Bentong, seramai 550 pelajar tersenarai sebagai penerima bantuan ini, manakala daerah Raub 519 orang, Lipis 509 pelajar, Bera 463, Kuala Krau 433 dan Cameron Highlands 43 pelajar. Sementara itu, anak Pahang yang menuntut di Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS juga bakal menerima bantuan tersebut. Tambah beliau, dianggarkan lebih 1,000 pelajar anak Pahang berada di IPTS di seluruh negara. Baba Boy Kuasa 3. Kanak-kanak di Malaysia pasti tidak asing lagi dengan frasa siri animasi popular ini. Kali ini Amato, bapa kepada Baba Boy, tampil dalam siri animasi Mechamato berkisarkan perjuangan seorang budak lelaki dan rakan robotnya, Mechabot. Berani menampilkan kelainan dengan mengetengahkan dunia teknologi dalam siri animasi, ternyata ia telah berjaya menempa nama di persada dunia. Macam Mechamato ni, kita tak start dekat Malaysia dulu. Memang kita start dengan Asia Pasifik, Cartoon Network. Jadi dah ada bahasa Jepun, bahasa Korea, di Australia, di New Zealand, di Taiwan, di Hong Kong. Sekarang ni pun berada di Portugal. Dan sekarang ni kita akan masuk ke TV9 pada 3 Oktober ini. So dia pergi merantau dulu, baru dia datang ke Malaysia sekarang ini. Dan kita lihat memang ini satu cara kita mempromosikan Malaysia sebenarnya. Macam watak, walaupun Mechamato ni macam tag kan, device kan, berpakai combine lah apa, tapi cerita dia tentang cerita kita. Tambahnya, ketika ini terdapat juga perancangan untuk menghasilkan siri animasi lain di bawah Monster dengan lebih aktif selain turut menceburi Metamesta atau Metaverse melalui permainan Roblox dan Minecraft. Siri animasi Mechamato akan hadir melawan robot jahat di TV9 mulai 3 Oktober setiap Isnin dan Selasa jam 6 petang. Mechamato Movie pula bakal menemui penonton di Malaysia melalui tayangan pawagam pada 8 Disember nanti. Ini pula khusus untuk peminat dan pengumpul shilling peringatan. Bank Negara Malaysia BNM mengeluarkan duit shilling peringatan sempena ulang tahun ke-50 Kilang Wang. Governor BNM Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus berkata, Kilang Wang telah menghasilkan duit shilling yang cantik dengan reka bentuk yang disukai rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Shilling peringatan itu bertemakan warisan budaya negara yang mempamerkan reka bentuk permainan tradisional. Selain itu, shilling peringatan keluaran khas itu turut mempamerkan ketukangan dan teknologi kilang tersebut. Shilling peringatan tembaga PRUF mempunyai nilai muka RM5 dan boleh didapati dalam 3 reka bentuk iaitu wow, gasing serta congkak. Masing-masing seberat 36.6 gram, 21.7 gram dan 22.8 gram yang mana ia akan dijual pada harga RM220 sekeping. Sementara duit shilling peringatan emas Nordic Brilliant Uncirculated BU diperbuat daripada tembaga dan campuran beberapa logam lain mempunyai berat 8.5 gram. Shilling itu mempunyai nilai muka RM1 dan akan dijual pada harga RM13.20 sekeping.
Duit shilling peringatan itu juga boleh didapati dalam satu set dengan 3 rekaan berharga RM605 setiap set, masing-masing merangkumi wow, gasing dan 1 shilling tembaga berbentuk congkak. Kira-kira 3,000 ekor ikan laga spesies beta dilepaskan ke habitat asal Hutan Simpan Air Hitam Utara Muar bagi tujuan pembiakan. Pengarah Jabatan Perhutanan Johor, Datuk Salim Aman berkata, usaha itu untuk menjadikan Hutan Taman Negeri Air Hitam sebagai kawasan konservasi ikan laga spesies beta bernilai tinggi. Program pelepasan spesies ikan laga beta diadakan di Hutan Taman Negeri Air Hitam Utara Muar petang semalam. Datuk Salim berkata, beta Persephone adalah spesies endemik yang hanya terdapat di Hutan Taman Negeri Air Hitam Utara. Keunikan spesies beta mendorong Jabatan Perhutanan Negeri menjadikan ia sebagai ikon kepada Hutan Taman Negeri itu. Spesies ikan yang dilepaskan adalah hasil daripada proses pembiakan yang dilakukan oleh Pusat Penyelidikan Perikanan Air Tawar FRI, Glami-Lemi, Jabatan Perikanan Johor. Ia dilakukan sejak Oktober 2021 melalui program pengambilan sampel induk dari hutan taman negeri itu. Tambahnya, ikan laga beta mempunyai beberapa spesies lain seperti beta coquina dan beta bellica. Semua spesies terbabit hanya terdapat di Hutan Simpan Air Hitam Utara. Hutan simpan ini adalah satu-satunya hutan paya gambut terbesar di Johor yang terkenal dengan kepelbagaian flora dan fauna yang unik. Mempunyai keluasan lebih 3,700 hektar, Air Hitam Utara diwartakan sebagai hutan simpanan kekal di bawah Akta Perhutanan Negara 1984. Baiklah, berkuat kuasa serta-merta pemakaian pelitup muka ketika menaiki kapal terbang tidak lagi diwajibkan, namun amat digalakkan dipakai bagi kumpulan individu tertentu. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, protokol baru itu berdasarkan penilaian situasi semasa COVID-19 serta mengambil kira keperluan terkini. Jelasnya, keputusan itu menggunakan pendekatan berasaskan risiko dan penambahbaikan dalam teknologi kapal terbang serta beban kes COVID-19 di negara yang lebih terkawal ketika ini. Antaranya pengudaraan baik dalam kabin, penggunaan penapis high efficiency particulate absorbing untuk mengeluarkan bahan cemar bawaan udara, susunan tempat duduk ke hadapan dan kekerapan penjadualan disinfeksi kapal terbang. Menurutnya, kelonggaran itu juga selaras syur kesihatan dari negara seperti Kesatuan Eropah, United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia, New Zealand dan Singapura. Bagaimanapun, keperluan pemakaian pelitup muka dalam kapal terbang masih tertakluk kepada syarat ditetapkan oleh negara yang dikunjungi. Mengulas lanjut, Khairi berkata, kumpulan individu yang digalakkan memakai pelitup muka adalah individu bergejala seperti demam, batuk dan selsema, individu berisiko tinggi serta individu yang mengembara bersama orang yang berisiko tinggi. Pada 7 September lalu, KKM memutuskan pemakaian pelitup muka di dalam bangunan adalah atas pilihan. Bertemu kembali. Semua jambangan bunga yang ditujukan kepada mendiang Ratu Elizabeth II akan dikitar semula untuk dijadikan baja pokok bunga. Ini khususnya bagi bunga yang diletakkan di Green Park bersebelahan Istana Buckingham di London. Langkah itu diambil sebaik tempoh rasmi berkabung tamat. Kerja pengasingan dijangka mengambil masa 2 minggu dan dilakukan oleh sukarelawan. Hadiah lain yang diterima baginda termasuk sajak, buku kanak-kanak dan patung beruang. Selesai diasingkan, semua bunga-bunga itu akan dimasukkan ke dalam troli dan dibawa dengan kereta kuda ke Taman Istana Kensington untuk dikompos. Langkah itu bagi memastikan bunga-bunga itu dapat hidup semula dan akan terus menjadi penghargaan kepada baginda. Ratu Elizabeth II mangkat pada 8 September lalu pada usia 96 tahun. Ini satu lagi kaedah yang sesuai untuk dikembangkan. Seorang lelaki di Australia membina perniagaan dengan menghasilkan replika ikan yang ditangkap oleh kaki pancing. Tidak seperti jangkaan awal, produknya itu mendapat permintaan tinggi, terutama daripada kaki pancing yang mahu terus bergembira dengan hasil ikan atau udang yang mereka tangkap. Perniagaan ini diusahakan oleh Matt Graves di sebuah bengkel berhampiran kediamannya di Mackay, Queensland. Hampir setiap inci dinding di bengkel ini digantung dengan replika ikan dan udang yang ditempah oleh kaki pancing. Menurut Graves, langkah ini membolehkan mereka mengimbau kembali saat-saat ketika pancing mereka disambar ikan atau udang.
It's like a trophy, so if someone catches a big dambarra, they don't have to kill it, they can send me a photo of it, let it go, and I can recreate the fish for them. Bukan hanya dari segi rupa, Graves juga akan memastikan replikanya mempunyai ukuran yang sama padan dengan foto hasil tangkapan yang dihantar oleh kaki pancing. Dan walaupun harganya agak tinggi bagi replika seekor ikan besar, iaitu pada $2,000 Australia atau hampir RM6,000, tempahan untuk 5 bulan akan datang sudah pun penuh. Seterusnya, penghantaran barangan menggunakan drone pula semakin menjadi trend di beberapa bahagian di Amerika Syarikat. Ia adalah realiti kehidupan yang mampu dinikmati penduduk. Di Texas, anak syarikat Alphabet yang juga syarikat induk Google, Wing, menawarkan perkhidmatan ini. Dalam masa kurang 15 minit, barangan yang dipesan melalui telefon bimbit dihantar ke halaman rumah melalui udara. Meskipun banyak pihak yang mempersoalkan kebolehan drone mengendalikan penghantaran dalam skala besar, ada juga yang mempertahankan cara ini lebih selamat dan mesra alam sekitar. Seorang pelanggan, Tiffany Bukhari, berkongsi cara penggunaannya. So I have two delivery options. I can either have it inside the gate or I can have it on my driveway. And it reminds you again to clear the delivery area to make sure that it's clean and that, there's nothing in the way. Seterusnya, barangan yang dipesan disediakan sebelum disangkutkan pada tali yang dipasang pada drone. Lebih menarik, bacaan waktu penghantaran dipaparkan secara kiraan detik atau countdown. Sebaik sampai, pesanan dijatuhkan di halaman rumah Bukhari. I think it's better to be delivered by drone versus car because it's helpful for the environment, saves gas money and saves the environment. Difahamkan terdapat beberapa firma yang sudah pun memulakan operasi drone sebegini di Texas, North Carolina dan California. Untuk Wing yang beroperasi di Amerika Syarikat dan Australia, setiap unit drone dilengkapi kotak yang mampu membawa sehingga 1.3 kilogram barang. It's a better experience for customers. We deliver in about 10 minutes. It's more environmentally friendly. These are all electric drones that use very little power. And they're also safer for the community than having big trucks on our roads and congested highways and things like that. But, it's also significantly cheaper. Tambahnya, di Australia, barang yang paling kerap dipesan untuk penghantaran ialah ayam panggang. Apapun, masih banyak ketidakpastian yang berlegar mengenai penghantaran drone. Ini termasuklah undang-undang, penerimaan pelanggan dan kos yang akhirnya akan menentukan sama ada industri ini berpotensi penuh atau tidak. Sukan, selepas bermula cemerlang menumpaskan Belgium A1-0 dalam siri jelajah Belgium, pasukan hoki negara menjangkakan tentangan lebih sengit berdepan skuad utama Belgium hari ini. Berdasarkan ranking dunia, Belgium berada di tempat kedua. Pada perlawanan yang berlangsung di Antwerp, gol kemenangan Malaysia dijaringkan pakar sudut penalti Muhammad Razi Rahim minit ke-35. Belgium A membariskan gandingan pemain senior dan junior terbaik negara itu yang beraksi dalam liga domestik. Mengulas kemenangan itu, Ketua Jurulatih Negara Arul Selvaraj bangga dengan kecergasan pemain selepas 10 minggu menjalani latihan kesesuaian fizikal. Bagaimanapun, Arul mengakui Malaysia perlu lakukan sesuatu untuk jentera serangan yang lebih tajam. Selain Belgium, Malaysia juga akan berdepan pasukan ranking ke-11 dunia Perancis dalam siri jelajah Belgium ini. Ia antara persiapan intensif skuad kebangsaan menjelang Piala Sultan Azlan Shah 2022 di Ipoh, Perak bermula 1 hingga 10 November ini, serta Piala Dunia 2023 di Bhubaneswar, Rukela, India dari 13 hingga 29 Januari depan. Seramai 22 pemain mengikuti siri jelajah persahabatan ini, membabitkan 3 penjaga gol, 7 pemain pertahanan, 5 pemain tengah dan 7 penyerang. Untuk rekod, Malaysia kini pada kedudukan ke-10 dunia. Seterusnya, kejohanan futsal AFC Piala Asia. Thailand melaungkan cabaran selaku wakil Asia Tenggara apabila menundukkan Iraq kepada aksi pembukaan kumpulan A. Berlangsung di gelanggang futsal Saad Al-Abdullah, Kuwait, Iraq nyata mendominasi aksi separuh masa pertama apabila mendahului 2-0 hasil jaringan Tariq Ziyad Sulaiman minit ke-8 dan Mustafa Ihsan Jumaah Al-Bayati 6 minit kemudian. Minit ke-17, Thailand merapatkan kedudukan menerusi jaringan Warasak Sri Rangpirot. Memasuki babak kedua, Thailand tampil lebih garang. Sarawut Palapruek mengikat kedudukan 2-2 minit ke-25. 5 minit sebelum whistle penamat, Sarawut membuktikan ketajaman tindakan penyudahnya apabila menjaringkan gol kemenangan Thailand.
Thailand kini di kedudukan teratas kumpulan A dan akan berdepan tuan rumah Kuwait Ahad ini. Sementara itu, perlawanan kumpulan B, Tajikistan diberi tentangan sengit sebelum mengalahkan Bahrain. Tajikistan lebih dahulu di depan menerusi jaringan Kuzif sebelum Bahrain menyamakan kedudukan hasil gol Amar Hassan Ali Maihat Ali. Bersambung babak kedua, Tajikistan menambah 2 gol pantas dalam tempoh seminit menerusi Solif Bakhtior dan Sardorov Faizali. Bahrain tidak mudah mengalah dengan Muhammad Jasim Ali Muhammad Antar merapatkan kedudukan 2-3. Yorov Idris kembali menjarakkan kedudukan 4-2 Tajikistan ketika Bahrain rancak menyerang. Jasam Saleh Hassan Mansur Anan menyemarakkan tentangan Bahrain namun sudah terlewat dengan kemenangan 4-3 memihak Tajikistan. Aksi berbeza ditampilkan pada satu lagi perlawanan. Uzbekistan menang besar menentang Turkmenistan. Uzbekistan nyata beraksi di tahap terbaik untuk mendahului 3-0 di babak pertama, masing-masing menerusi jaringan Chorif Davron, Adilov Mashrab dan Ropif Ikhtiar. Babak kedua, Uzbekistan terus mengganas, menambah 5 lagi gol. Ia menyaksikan Ikhtiar dan Mashrab berjaya menjaringkan gol peribadi kedua mereka sebelum Rahmatov Dilshot, Fakhridinov Shakram dan Usmanov Akbar turut melakar nama selaku penjaring. Tamat perlawanan dengan keputusan 8-0, Uzbekistan kini di tangga teratas kumpulan B. Paparan perlawanan bola sepak Gravity Sifar yang juga mencatat rekod dunia Guinness mengakhiri buletin didik. Ia turut disertai legenda bola sepak Portugal Luis Figo yang menjaringkan gol kemenangan 2-1. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.